Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga akak ucapkan kepada peminat-peminat untuk siri Kemaruk musim yang pertama dan kedua. Sebab korang support dari musim yang pertama sehingga ke musim yang kedua. Dan kepada yang baru nak menonton, selamat menonton. Hari ni akak akan sambung kisah Kemaruk musim yang kedua untuk episod yang ke-6 dan ke-7. Kalau korang nak dengar, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sebelum akak masuk ke episod yang ke-6 dan ke-7 ni, akak flashback sikit untuk episod yang ke-5. Di mana episod yang ke-5 tu dia tergantung kan apa yang berlaku kepada Acu dan Ica bila mereka balik ke kampung mereka untuk tengok mak ayah mereka. So akak sambung dari babak di perjalanan mereka di rumah Pak Hitam. Macam itulah. Akak teruskan. Apa kau nak? Bentak Akib. Nampaknya kau sudah lupa kali terakhir kita berjumpa. Aku mengucapkan terima kasih pada kau. Kau dah lupa? Kata Bonggol. Akib dia terkejut. Betul apa yang dikatakan. Nampaknya mereka berada di dalam perangkap muslihat. Kau nak tahu apa yang telah aku buat? Tanya Bonggol. Hakim dia merapatkan diri dia ke telinga Akib. Dia sengaja nak lengahkan kita ni Akib. Kata-kata Hakim tak diendahkan Akib. Akib dia berada dalam keadaan yang marah. Sangat marah. Kau jangan cabar aku, syaitan. Badan dan kepala Akib dah mula mengeluarkan asap. Sabar, bawa bertenang. Aku cuma nak bagi tahu yang aku dah menampar dada kedua kembar engkau tu dengan api suci. Kamu berdua pasti nak tahu untuk apa kan? Kata Bonggol dengan senyuman yang menyindir. Kata Bonggol sambil dia senyum menyindir je. Akib dia terkedu. Api suci? Akib tergagap-gagap. Hakim juga turut terkedu pada waktu tu. Oi, kamu berdua tahu ke? Tanya Rashid. Mereka tahu ia adalah untuk membangkitkan Ratu Naga. Jadi, Naga Gampita pula apa? Sidi memberanikan diri dia bertanya. Bagus soalan kamu. Aku suka. Disebabkan aku suka, kamu semua aku tak jadi nak bunuh hari ni. Naga Gempita hanyalah gelaran di dalam sajak untuk memuji kekuasaan Ratu Naga je. Itu je yang kamu perlu tahu. Dan aku dah malas nak berbual dengan kamu-kamu ni. Suka atau tak, kamu semua takkan kubiarkan terlepas. Oh, sebelum aku terlupa, pesta yang bakal berlaku di rumah orang tua mereka pasti akan membangkitkan semangat api suci yang ada dalam diri mereka. Ratu Naga akan bangkit. Bonggol membongkokkan badan dia tu, lalu badan dia tu meliuk lintuk bertukar sedikit demi sedikit menjadi seorang lelaki yang lain, yang lebih sasa dan besar berbanding sebelum ni. Aku kesuma. Dia membuka ke kuda lalu menghentak kaki dia ke bumi. Ha! Bam!
Bergegar pokok-pokok tinggi yang ada dekat kawasan tu. Daun-daun pokok-pokok tu berguguran. Burung-burung pula bertempiaran meninggalkan sarang masing-masing. Punyalah terkejut. Akib, kami akan cuba lengahkan mereka. Kau cari ruang untuk melepaskan diri. Cadang Hakim pada waktu tu. Baik-baik. Serta-merta tubuh Akib dan Hakim mengeluarkan asap yang banyak. Mereka yang lain dah pun bersedia untuk bertempur. Jamuk, ke kanan. Kecil, ke kiri. Sedia. Arah ke Suma. Lelaki pelik yang bernama Jamuk dan budak perempuan kecil yang bernama Kecil tu bingkas bangun mengikut arahan ke Suma. Mereka membentuk barisan penghalang. Mereka berlima membetulkan ke kuda mereka seperti sedang bersedia untuk memecut. Dia nak pecahkan juga pada garisan yang dibina oleh bonggol dari Kesuma tu. Rashid, Kemat, Sidi, kamu serang lelaki tu. Aku serang Kesuma. Akib, kau cuba serang budak perempuan tu. Selesaikan segera dan kau terus pergi ke rumah Abang Suib. Hakim memberi arahan pada waktu tersebut. Aku suka rancangan kau, kata Akib. Sekarang, pekik Hakim. Mereka berempat pun dia teruslah bergerak dengan laju membuat serangan. Cuma Akib je yang menunggu sekejap. Menunggu masa yang sesuai baru dia nak bergerak. Bam! 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 Banyaklah bam dekat situ. Bam, 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 bam. Bunyi dentuman demi dentuman memecahkan suasana hutan tersebut. Tiba-tiba Akib melancarkan satu serangan mengejut ke arah Kecil. Akib mengenakan satu tusukan pemisah kuasa ke arah si Kecil tu. Cak! Bleh! Mulut Kecil bersembur darah membasahi bumi. Tikaman Akib menembusi perut budak kecil tu. Akib mengenakan satu denyutan nadi yang kuat yang dipusatkan ke lengan dia. Dengan hanya sekali denyutan, Kecil bersepai seperti air yang berkecah. Kesuma dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Kekuatan Akib jauh melangkaui apa yang dia sangkakan. Dia jangkakan okey-okey je. Tapi luar biasa orang. Buk! Kau pandang apa? Sini lawan kau. Hakim mengenakan satu tumbukan ke muka Kesuma. Kesuma terpelanting sehingga menghentam sebatang pokok. Bam! Akib, pergi! Pekik Hakim. Akib dia terus meluncur laju meninggalkan mereka semua yang masih lagi duk bertempur dekat situ. Tak guna pekik Kesuma. Dia terus mengenakan satu serangan. Bam! Satu tumbukan menghantam ke muka Hakim. Lalu Hakim terpelanting ke arah mereka yang lain. Rashid dia menyambut Hakim dan dia memapahkan Hakim pada waktu tu. Kau tak apa-apa Hakim? Tanya Rashid. Hakim dia bingkas bangun, dia kuatkan kembali semula ke kuda dia. Ini tak ada apa-apa. Serang! Serentak mereka semua menyerang Kesuma dan Jamuk. Bam! Pang! Bam! Gitu. Bam sana. Pang! Bang! Bang! Gitu. Bunyi dentuman demi dentuman bersilih ganti. Gegaran demi gegaran dari bunyi serangan mereka ni mengacau bilaukan suasana hutan walaupun dari kejauhan boleh dengar mereka tu sedang bertempur. Undur! Kesuma memberi arahan. Tiba-tiba mereka melompat menjauhi mereka berempat dan berdiri di sebelah sebatang pokok. Kesuma dia berubah sedikit demi sedikit. Dia jadi bonggol balik semula. Rupanya macam tu Bila dia kuat je, dia jadi Kesuma. Bila dia lemah je, dia jadi bonggol. Walaupun Akib terlepas, dia pasti dah terlambat melihat pesta. Kata bonggol sambil ketawa. Kami minta diri dulu hingga berjumpa kembali di lain waktu. Di lain waktu, kamu pasti akan kehilangan nyawa. Selamat tinggal. Ujar bonggol
Lepas tu, dia sedikit demi sedikit menghilang dari pandangan. Mana kau nak pergi, ha? Pekik Rashid yang ingin mengejar, tapi Hakim, dia cepat-cepat menahankan Rashid. Biarkan, kita kena pergi mengikut Akib. Kata Hakim. Mereka semua mengangguk. Mereka faham. Mereka terus je bergerak, meluncur laju merentasi hutan. Okey, masuk babak Acu dan Ica ni pergi ke rumah ayah dia, Sueb. Acu dan Ica ni, dia tiba di pekarangan rumah dia. Mereka melihat Sueb dah tak bernyawa lagi korang. Sueb dah meninggal. Sueb meniarap di hadapan rumah dengan tengkuk dia berlumuran darah. Ayah! Mereka terus mengangkat tubuh ayah mereka dalam keadaan sedih. Ica, pergi tengok ibu. Arah Acu, tanpa berlengah lagi, Ica, dia terus naik ke rumah. Dia nak pergi tengok ibu. Ibu! 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 Terdengar pekikan Ica yang kuat dari dalam rumah. Ibu! Ibu! Acu yang tergamam dengan pekikan Ica terus diletakkan jenazah ayah dia tu. Lepas tu dia naik ke rumah. Dia ternampak di hadapan mereka berdua ni. Salihah pun sama. Salihah dah mati. Mati dalam keadaan yang mengerikan. Salihah disembelih. Rumah mereka berselerak seperti telah dirompak. Korang memang agak tragis. Acu dengan Ica dia jatuh melutut ke lantai. Bila dia melihat apa yang berlaku, mereka terus mengintih sayu meratap semau-maunya. Mereka bersedih semau-maunya. Air mata mereka terurai. Tiba-tiba mereka memegang kepala seperti ada sesuatu yang berada di kepala mereka. Mata mereka terbeliak tau. Air liur mereka berjejis dengan banyaknya. Tak terkawal. Tak semena-mena mereka meronta-ronta seperti kepanasan. Mereka menghempaskan badan mereka ke lantai. Sesekali mereka menghantukkan kepala mereka ni ke dinding. Dan sesekali tu juga mereka hantukkan ke tiang. Tak tahan dengan kesakitan yang mereka alami, mereka bertindak merempuh pula dinding rumah. Lepas tu menghempaskan diri mereka ke tanah. Terguling-guling. Mereka seolah diserang dan dari dalam. Seketika selepas tu, Akib pun sampai dekat rumah Syuib. Dia agak tergamam bila melihat apa yang dah berlaku. Sepantas kilat, dia mengangkat jenazah Syuib dan diletakkan ke satu tempat yang jarak sedikit. Begitu juga dengan jenazah Salihah. Sama juga. Tak lama selepas tu, Hakim dan mereka yang lain pun tiba. Rashid, Kemal dan Shidi seperti tak percaya apa yang dah berlaku pada Sueb dan Salihah. Sueb dan Salihah dah tak ada. Dah meninggal korang. Dalam keadaan hiruk pikuk tu, Akib dan Hakim dia sedang cuba untuk tenangkan Acu dan Ica. Bahu mereka dipegang sekuat-kuatnya. Badan mereka berdua mula diliputi bara api yang marak, panas, berbahang. Beranos! Pekik mereka berdua serentak. Bam! Satu dentuman membuatkan mereka berdua tercampak. Bertenang Acu. Bertenang Ica. Pekik Hakim. Panggilan tu langsung tak diendahkan. Mereka terus juga meronta, memekik, menghempaskan badan mereka. Akib diterus mendekati abang dia. Bang, pelik. Gerakan mereka ni seakan sama. Apa je yang Acu buat, Ica akan buat benda yang sama. Kata Akib. Hakim dia bersetuju dengan kata-kata Akib. Memang betul-betul pelik. Seketika lepas tu, mereka berdua terdiam. Mereka melutut sambil membongkokkan badan dia sedikit ke hadapan. Gelombang api masih lagi menyelubungi mereka. Akib, kau tengok tu. Pekik Sidi. Perlahan-lahan dahi mereka berdua ditumbuhi tanduk pendek yang kelihatan merah menyala. Inilah rupa mereka semasa aku masuk ke minda separa sedar selepas mereka ditampar oleh bonggol. Kata Akib. Akib dan Hakim diligat berfikir apa yang patut mereka buat, ha?
Mereka tak sanggup nak menggunakan kekuatan mereka. Takut-takut nanti kan akan mencederakan Acu dan Ica. Sebersalah mereka dibuatnya. Kita kena buat sesuatu. Kata Akib. Tapi macam mana? Mereka dah tak boleh dikawal lagi. Balas Hakim. Acu dan Ica perlahan berdiri. Muka mereka ditundukkan ke tanah. Dengan sepantas kilat mereka berdua hilang, kemudian muncul di hadapan Akib dan Hakim. Mereka mengangkat tangan dia dan menghalakan telunjuk mereka tepat ke muka kedua abang angkatnya tu. Akib dan Hakim tergamam. Kau berdua punca semua ni. Kalau tak, kau membuat kacau di sini. Ibu ayah kami takkan mati. Kata mereka dengan nada yang sama. Tenang Acu, Ica. Jangan lupa siapa kamu. Kata Akib lembut je. Cuba pujuk. Diam! Satu gelombang yang kuat merempuh kedua mereka hingga tercampak ke belakang. Bang! Tiba-tiba sekali lagi mereka meraung dengan kuat. Wah! Raungan mereka amat menyayat hati. Mereka ni seperti sedang menderita, menahan kesakitan. Wah! Wah! Macam tu. Seketika kemudian, satu kuasa seperti sedang menarik mereka berdua ni ke arah satu sama lain. Mereka cuba juga untuk melawan, tapi kuasa tarikan tu memang sangat kuat. Pop! Mereka melekat antara satu sama lain. Sedikit demi sedikit kulit mereka tu melekat dan bercantum menjadi satu. Kelima-lima mereka yang menyaksikan kejadian tu seakan-akan tak percaya dengan apa yang berlaku. Ia amat mengerikan, sangat mengerikan. Wah! Tak dapat digambarkan betapa deritanya keadaan mereka. Mereka seperti dua tanah liat yang sedang digaul jadi satu tau. Macam tu lah. Gelombang api yang mereka keluarkan jadi bertambah-tambah marak. Dia jadi up kuasa dia, jadi berkuasa sangat. Kemarakannya tu hingga menenggelamkan mereka berdua. Mereka yang lain tak dapat nak melihat apa yang terjadi sebab kemarakan api tersebut menghalang. Tak berapa lama selepas tu, satu letupan yang kuat meletus. Boom! Memang meletup. Kesemua mereka terpaksa melindungi mata sebab cahaya dari letupan tu menyilaukan mata mereka, sangat-sangat menyilaukan. Apabila keadaan jadi lega, kelihatan Acu dan Ica dah tak ada. Yang ada hanyalah satu lembaga seperti seorang perempuan dewasa yang berdiri tegak dengan api yang menyeluputi tubuhnya. Di dahi dia terdapat tanduk yang lebih panjang seakan-akan sumbu badak. Rambutnya pula berapi menggerbang seperti singa. Dan lembaga tu bermata empat. Dah jadi sangat-sangat pelik. Kelima-lima mereka masih juga tergamam bila melihat keadaan Acu dan Ica. Akib dia bagi isyarat kepada mereka semua kekal di tempat mereka dan jangan bergerak. Stay, jangan bergerak macam tu. Lembaga tu memerhatikan diri dia sendiri. Dibelik-beliknya tangan dia, lepas tu dia pandang sekeliling. Keadaannya seperti baru sedar tentang kewujudan dia. Macam tu. Dia memandang ke semua mereka satu persatu sehinggalah dia terpandang jenazah Suib dan Salihah. Zop! Dalam sekelip mata, dia dah berdiri di sisi jenazah. Tapi pandangannya tu agak pelik. Dia seperti dalam kebingungan. Tiba-tiba lembaga tu seperti terhidu sesuatu. Dia menghidu-hidu dara seperti sedang mencari sesuatu. Lepas tu dia toleh ke tempat tu lah. Dia toleh tajam ke arah hutan, tempat yang dia rasa macam dia dapat detect something kan kat belakang rumah dia. Zup. Pantas je dia bergerak tanpa sepatah perkataan pun. Lembaga tu terus bergerak menuju ke arah hutan, lepas tu menghilang dari pandangan. Akib dan Hakim dia masih juga terkejut. Mereka tak pernah melihat sesuatu seperti tu. Pelik bin ajaib. Tak logik pun ya. Rashid, Kemat dan Shidi melepaskan nafas panjang.
Keadaan cemas tadi membuatkan mereka ni menahan nafas sebab terlalu gementar. Apa kita nak buat, Akib? Tanya ke Mat. Akib dia masih lagi diam 1000 bahasa. Adakah dia telah gagal lagi? Apakah itu digelar Ratu Naga? Semua soalan ligat bermain di fikiran dia. Manakala di satu sudut hutan, sialah, buang masa aku je. Kau lah cakap kat rumah tu ada emas. Mana emasnya? Kata Kudin, ketua kepada salah seorang perompak bertiga yang merompak rumah Sueb dan Saleha. Manalah aku tahu bang, itu pun ada orang yang bagi tahu aku. Kata Camit dia cuba untuk membela diri dia dari dimarah. Siapa yang bagi tahu kau? Kita ni memang dah kena tipu ni. Dia dah menipu kita. Celah Salak sambil menggenggam buku 5 dia. Tak puas hati dia. Camik dia berfikir sekejap. Fikir. Aku tak kenal lah. Masa aku ada dekat Baru, tiba-tiba ada seorang lelaki datang ke pondok. Kononnya dia tu penjual emas. Tapi dia telah ditipu oleh orang yang membeli emas dia. Dan orang yang menipu tu adalah orang yang kita bunuh tadi. Dia juga minta aku bagi pengajaran kepada mereka. Sebagai balasan, emas tu semua jadi milik kita. Itu je yang aku boleh ceritakan. Jelas Camit. Mari kita cari dia. Kau cam tak muka dia? Tanya Kudin. Camit dia angguk. Dia cam, memang dia cam. Kau tak perlu cari. Aku ada dekat sini. Tiba-tiba muncul seorang lelaki terapung setinggi pokok berdekatan mereka. Mereka semua terkedu bila masanya dia ada kat situ. Dan amat pelik melihat lelaki tu dalam keadaan terapung. Macam mana pula dia boleh terapung? Kudin, itu dia. Kata Camit separa memekik. Perlahan-lahan lelaki tu turun ke tanah sambil tangan dia tu disilangkan ke belakang dengan gaya yang luar biasa. Kau siapa? Kenapa tipu kami? Kudin memberanikan diri bertanya. Lelaki tu tersenyum. Perlu ke kau tahu siapa aku? Sedangkan kau bakal mati sebentar lagi. Kurang ajar. Kudin membentak. Lepas tu dia terus ingin menghayungkan golok dia pada lelaki tu. Lelaki tu menghilang. Belum sempat golok dia tu mencecah ke dahi lelaki tu, pergerakan Kudin telah dikunci. Rupanya lelaki tu sepantas kilat dikuncikan pergerakan Kudin. Lelaki tu tak berganjak walaupun sedikit sebenarnya kat situ. Dia nampak je gitu. Mata golok tu betul-betul berhenti sangat dekat dengan dahi lelaki tu. Dia masih lagi tersenyum, lalu berganjak ke tepi sikit. Dia menuju ke arah Camit dan Salak. Kudin masih keras berdiri dalam kedudukan menghayung golok. Dia ayung juga golok. Pergi! Apa kau nak dari kami? Bentak Camit. Mereka berdua berundur sedikit demi sedikit. Kamu bertiga ni jahat betul. Sanggup kamu membunuh pasangan tadi? Teruk betul. Kata dia sambil menggeleng-gelengkan kepala. Apa kau merepek ni? Kau yang jumpa aku. Kau yang suruh aku rompak mereka. Siapa mereka tu? Kenapa kau tipu kami? Apa kami dah buat pada kau? Pekik Camit. Dia tak puas hati. Kamu ni ada bukti ke segala tuduhan kamu tu? Lelaki tu ketawa mengejek pada mereka. Lelaki tu menghalakan tangan kanan dia ke arah mereka berdua. Serentak dengan tu kedua-duanya jadi keras. Beku. Rontaan mereka tak mampu melepaskan mereka walaupun mereka cuba untuk melepaskan diri. Sebelum kamu semua aku hidangkan, aku kena ikat dahulu kamu. Nanti orang yang nak aku sajikan kamu semua tak percaya pada aku. Lagipun, kamu kan dah bunuh ibu bapa mereka. Tak sangka aku, kamu semua sejahat tu. Kamu memang layak untuk mati.
Lelaki tu terus meniarapkan ke semua mereka dalam keadaan masih terkunci, pergerakan tak boleh gerak. Lalu diikatkan tangan dan ditutupkan mulut mereka seakan-akan mereka tu ditangkap. Macam tu lah. Jangan melawan. Tak baik. Sekarang aku buka kunci kamu, kata lelaki tu. Maka mereka pun bolehlah bergerak semula. Tapi ikatan tu dah membuatkan mereka ni tak dapat nak melarikan diri. Lepaskan kami! Lepaskan kami! Okey, masuk babak Akib. Akib mendiam 1000 bahasa. Apa yang dikatakan oleh mereka yang lain seperti tak masuk ke telinga dia. Tiba-tiba dia dipanggil. Akib. Satu panggilan dari dunia gaib. Sebenarnya Akib dipanggil oleh seseorang. Dia terus bersila. Dia tegakkan badan dia dan dia pejamkan mata dia. Seketika kemudian dia telah berada di hadapan Tok Siluman Hitam. Ratu Naga ya. Nampaknya kisah dongeng dah menjadi kenyataan. Kata Tok Siluman Hitam. Tok tahu. Tanya Akib. Tok Siluman Hitam mengangguk. Mengangguk lemah. Akib, kamu tak punya banyak masa untuk mendengar tentang Ratu Naga. Negara kita dalam bahaya. Apa yang kamu boleh katakan sekarang ni adalah penjajahan baru akan berlaku. Dan apabila ia melibatkan Ratu Naga, penjajahan ni sangat bahaya. Orang yang menjadi dalang di sebalik semua ni, aku boleh jangkakan. Bukan calang-calang orang. Sebelum Ratu Naga dikawal sepenuhnya, kamu kena pergi menyelamatkan Acu dan Ica. Perintah Tok Siluman Hitam. Bagaimana Tok tahu? Tanya Akib. Bahu kanan Akib ditepuk. Kamu dah lupa? Aku adalah Tok Nibung Tunggal, Panglima Hitam Agung Diraja. Kerja aku adalah membunuh musuh negara. Disebabkan itu, aku tahu tentang Ratu Naga. Kata Tok Siluman Hitam. Barulah Akib ni dia faham. Baiklah Tok, pergi sekarang. Ada lagi bahaya yang sedang menanti di hadapan. Ikut haluan yang dia lalui. Kamu boleh melihat dia, tapi kamu takkan boleh mengesan kehadiran Ratu Naga berdasarkan gelombang tangan dia. Gunakan mata hati kamu yang telah kamu asah semasa bertapa untuk mengesan suara kedua kembar tu dari dalam. Jati diri mereka masih kekal utuh dekat dalam. Arah Tok Siluman Hitam. Akib mengangguk. Faham. Akib dibukakan mata dia. Lepas tu dia bingkas bangun berdiri. Mari semua, kita kena pergi menjejak Acu dan Ica. Akib memberi arahan. Sepantas kilat mereka meluncur menyusuri arah di laluan Ratu Naga tersebut. Hari pembalasan kamu telah tiba, kata lelaki tu. Ni masuk balik semula. Babak dekat lelaki tadi. Ratu Naga berdiri tegak di hadapan mereka yang masih lagi meniarap. Mereka meronta-ronta ingin melepaskan diri. Bukan sahaja mereka takut, malahan kepanasan datang dari gelombang Ratu Naga seperti membakar tubuh mereka. Tolong, panas. Mereka memekik. Tapi pekikan mereka tu langsung tak dihiraukan. Ratu Naga merenung mereka dalam-dalam. Lepas tu, dia mengalihkan pandangan dia ke arah lelaki tu. Kau siapa? Tanya Ratu Naga. Aku adalah kawanmu. Namaku Dungga. Aku tahu kamu mahukan mereka. Aku hidangkan mereka untuk santapan kamu. Kata Dungga. Kali terakhir aku mempunyai kawan, ibu dan ayahku mati dibunuh. Berambus kau dari sini, bentak Ratu Naga. Seperti yang aku katakan, aku adalah kawanmu. Tak mengapa. Kamu selesaikan dahulu santapan kamu. Nanti kita akan berbicara panjang. Pujuk Dungga yang masih tak berputus asa. Selepas mereka, giliran kau, kata Ratu Naga. Lalu dia mengalihkan semula pandangan dia ke arah mereka bertiga.
Ratu Naga dia mengangkatkan kedua tangan dia menghala ke arah mereka bertiga. Serta mereka bertiga tu diangkat ke udara. Tolong kami. Kami ditipu. Tolong, kami ditipu. Jelas kelihatan di mata Ratu Naga, titisan seperti api jatuh mengalir ke pipi dia. Ratu Naga meratap hiba. Kedengaran suara tangisan yang halus dan mendayu-dayu yang pasti akan membuatkan sesiapa pun rasa sedih. Kamu semua telah membunuh kedua ibu dan ayahku. Kamu semua tak layak untuk hidup, kata Ratu Naga. Pap! Ratu Naga merapatkan kedua belah telapak tangan dia serta merta ketiga-tiga mereka melekat di antara satu sama lain. Patah keyuk mereka bertiga. Mereka semua mengerang, menahan kesakitan. Kamu semua boleh pergi mati. Ratu Naga mengilai, lepas tu diramas-ramaskan kedua belah tapak tangan dia tu seperti sedang menguli tepung je. Macam tu je. Mereka bertiga tu berpusing-pusing, bergumpal-gumpal dekat udara. Mereka diperah-perahkan sehingga menjadi seperti sebiji bola besar yang terapung. Dah bulat tu terapung. Darah mereka berjuraian jatuh membasahi bumi. Pap! Ratu Naga menepuk tangan dia sekuat hati. Macam tu, settle. Mereka semua menjadi penyek. Lepas tu jatuh ke bumi. Darah merecik ke merata tempat kecuali Dunga dan Ratu Naga. Darah yang bertebaran masa tu tak mampu mengotori mereka. Seolah-olah mereka ni macam ada macam penghadang tau. Darah-darah tu tak boleh merecik dekat mereka. Sekarang giliran kau. Bentak Ratu Naga ditunjuk kat lelaki tu. Dia pandang kat lelaki tu. Sekarang giliran kau. Jika kamu mahu membunuhku, mari ikut aku ke tempat yang sesuai. Kawanmu sedang menghampiri kedudukan kita. Cadang Dunga. Gitu. Aku tak peduli pun. Tiba-tiba Ratu Naga terus mengenakan satu tumbukan yang sepantas kilat ke arah dada Dunga. Boom! Gelombang yang dilepaskan membuatkan sekitar kawasan terbakar. Dunga hanya menadah serangan Ratu Naga tanpa mengelak. Dia redha. Dia hanya tersenyum dan dia merenung mata Ratu Naga. Ratu Naga terkejut dia. Jika kamu terlalu suka untuk membunuhku, ikut aku. Aku akan tunjukkan kamu siapa aku yang sebenarnya. Ini hanyalah manusia yang telah kurasuk. Marilah ikut aku. Aku akan tunjukkan tujuan kewujudanmu. Selepas tu, kamu bunuhlah aku. Pujuk Dunga. Ratu Naga dia menurunkan semula tangan dia. Aku tak ada kawan. Yang ada hanyalah musuh yang akan aku bunuh. Jika ada sesiapa yang cuba menghalang, semuanya aku akan bunuh. Percaya padaku. Cepat pegang tanganku. Akan ku bawa kamu ke tempat yang sepatutnya menjadi tempatmu. Mari, pujuk Dunga. Ratu Naga dia masih lagi teragak-agak untuk menerima tawaran Dunga tu. Tiba-tiba dia mencekak leher dia. Apa niat kau sebenarnya, Bertenang, mari ke aku sebelum mereka sampai. Jangan risau, aku tak mampu mencederakan kamu. Kamu boleh bunuh aku jika aku tak mampu meyakinkan kamu. Mari. Perlahan-lahan Dunga dia menarik tangan Ratu Naga dari leher dia tu. Lepas tu dia berdiri di sebelahnya. Sedikit demi sedikit mereka tu lenyap dari pandangan. Sak. Mereka berlima tiba di tempat kejadian tu dan melihat Ratu Naga semakin menghilang dari pandangan. Dah tak ada. Acu, Ica. Hakim dan Akib berteriak memanggil nama mereka. Namun teriakan tu tak diendahkan pun. Dunga menoleh ke arah mereka. Dia tersenyum menyindir sebelum mereka terus lenyap dari pandangan. Cis! Hakim menjadi geram.
Dia menumbuk pokok sekuat hati dia. Bang! Berkecai batang pokok tu, lalu tumbang menyembah bumi. Pokok kecil agaknya. Setan Pekik Hakim. Sekian saja untuk episod 6 dan 7. Kalau korang nak dengar lagi untuk episod yang seterusnya, korang kena follow Cengkeh Channel. Terima kasih korang sebab korang sanggup dengar sampai habis. Bye, Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.